أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita masuk kepada perbahasan surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Fil, iaitu surah yang ke-105 daripada susunan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera-tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sebagai suatu yang sia-sia? Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita masuk kepada surah Al-Fil, ataupun dengan surah yang maksudnya gajah, kerana mengambil daripada ayat-ayat daripada kisah yang berada di dalam surah Al-Fil ini, yang menceritakan berkenaan satu peristiwa yang besar yang berlaku ketika mana tentera bergajah ingin menghancurkan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini sangat masyhur di kalangan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan terhadap ashabil fil, terhadap tentera-tentera bergajah yang mana ingin menghancurkan Kaabah, Baitullah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menyelamatkan, menjaga kesucian Kaabah Baitullah Ta'ala. Dan tuan-tuan, peristiwa ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kaum Quraisy. Tujuan dia adalah untuk menguji kaum Quraisy bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghindarkan mereka daripada pasukan-pasukan bergajah yang mana telah bertekad bulat untuk menghancurkan Kaabah dan menghilangkan keberadaan Kaabah itu sendiri. Maka Allah Ta'ala membinasakan dan menghinakan mereka serta menggagalkan segala usaha mereka, menunjukkan bahawa bukan sahaja digagalkan tentera Abraha ini tentera Abraha ini tuan-tuan, mereka mendapat kegagalan yang sangat memalukan mereka. Dan peristiwa ini juga adalah termasuk di dalam tanda-tanda pendahuluan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut riwayat yang paling masyhur bahawa pada tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan
yang terkenal dengan gelaran tahun gajah. Kerana orang pada zaman dahulu mengambil sesuatu tahun berdasarkan kepada peristiwa besar yang berlaku pada waktu itu. Jadi tuan-tuan, bermulanya peristiwa ini iaitu bermula sebelum daripada, iaitu ketika mana peristiwa peristiwa ini dipelopori oleh Abrahah bersama dengan bala tenteranya. Sebelum daripada itu, mari kita lihat bagaimanakah asal usul Abrahah ini. Sebelum daripada Abrahah diangkat menjadi raja, mengangkat menjadi raja pada kerajaan Himyar, pada zaman dahulu, dalam kisah yang masyhur di dalam Al-Quran, iaitu kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini ada disebut di dalam surah Al-Buruj, ketika mana Allah Ta'ala menceritakan kutila Ashabul Ukhdud, ketika mana Ashabul Ukhdud dibunuh oleh seorang raja yang bernama Zunuwas, iaitu raja yang terakhir daripada kerajaan Himyar. Zunuwas ni tuan-tuan adalah seorang musyrik, dan mereka lah yang membunuh Ashabul Ukhdud dalam kisah yang masyhur. Kisah Ashabul Ukhdud ni cerita panjang pula, boleh rujuk dalam surah Al-Buruj, dan insya-Allah apabila sampai pada surahnya kita akan tafsirkan dan bacakan surahnya. Raja Himyar ini, Zunuwas, mereka yang membunuh semua Ashabul Ukhdud apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja yang terakhir ini apabila dia telah membunuh Ashabul Ukhdud, kemudian dia bersama dengannya dia mengutuskan Dawus. Dawus ni tuan-tuan adalah ketika mana raja Himyar tadi yang membunuh Ashabul Ukhdud, semuanya mati kecuali seorang yang terselamat, iaitu nama dia Dawus. Dawus ni terselamat daripada dibunuh oleh Raja Nuwas. Dan kemudian apabila dia terselamat, maka dia pun cari atau pergi mendapat bantuan daripada Raja Kaisar, dan bersama dengan dia ada dua orang yang menjadi amir, iaitu yang pertama nama dia Aryas dan yang kedua nama dia Abrahah. Nah, ni kita nak cerita bagaimana permulaan Abrahah ni dalam kisah dalam surah Al-Fil ni. Jadi tuan-tuan, akhirnya Aryas dan Abrahah ini mereka pun masuk ke negeri Yaman, dan kemudian menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah rakyat di Yaman. Akhirnya mereka berjaya merampas ataupun merebut kerajaan daripada Himyar. Akhirnya mereka ini, Aryas dan Abrahah, membunuh Zunuwas ataupun melawan Zunuwas ni, raja yang terakhir daripada kerajaan Himyar tadi. Akhirnya Zunuwas ni pun dikalahkan dan ditenggelamkan di dalam laut. Ditenggelamkan dalam laut. Jadi tuan-tuan, Aryas dan Abrahah ni, dua orang ni, akhirnya dia memimpin dan menakluk negeri Yaman. Jadi tuan-tuan, bila dua orang ni, Aryas dan juga Abrahah, jadi tuan-tuan masing-masing semua nak jadi pemimpin mereka, nak jadi raja bagi kerajaan Himyar ni. Jadi tuan-tuan, mana boleh dua orang jadi raja, seorang jelah jadi raja. Akhirnya tuan-tuan, akhirnya dua orang ni pun berbalah dan bertengkar. Aryas dan Abrahah ini bertengkar. Akhirnya mempersiapkan bala tentera masing-masing untuk lawan nak jadi raja bagi kerajaan Himyar. Jadi kemudian maka mereka pun berkata, Aryas ni kata,
Dia kata sesungguhnya kita tak perlu kerah bala tentera kita nak berlawan ni. Mari kita berhadapan satu lawan satu. Nampak? Memang orang zaman dulu kalau dia perang sebelum memulakan apa-apa perang, dia akan lawan dulu selawan se. Selawan se. Ini memang adab dan tradisi orang dulu perang. Sama juga macam kita baca dalam peperangan Badar sebagai contoh. Sebelum berlaku peperangan Badar, berlaku dulu satu lawan satu. Jadi sama juga di antara Aryas dan Abrahah ini. Jadi dia kata mari kita lawan satu sama satu. Siapa menang dialah jadi raja. Begitu. Siapa menang dialah berhak menduduki tahta raja kerajaan Himyar. Akhirnya pun masing-masing sambut. Aryah setuju, Abrahah pun setuju. Akhirnya berlawan dua orang tu. Akhirnya bila berlawan, Aryah pun menyerang Abrahah dan kemudian menebasnya dengan pedang sehingga terpotong hidung Abrahah. Nampak? Maknanya perang-perang sehingga terpotong hidung Abrahah, mulutnya robek dan wajahnya terkayak. Nampak? Jadi maknanya Abrahah tercedera. Tercedera kena pedang. Robek hidung, robek mulut, wajahnya terkayak. Kemudian pada waktu itu pembantu Abrahah ni ada pembantu dia. Nama dia Uqtudah. Dia menyerang juga. Dia ikut serang Aryah ni. Akhirnya berjaya membunuh Aryah. Bila berjaya membunuh Aryah, Abrahah tadi hok cedera saja tak mati lagi. Akhirnya tuan-tuan, Abrahah pun berjaya menewahkan Aryah dan akhirnya berjaya menjadi raja bagi kerajaan Himyar. Maka di situ kita nak cerita bahagian permulaan bagaimana Abrahah ni diangkat menjadi raja, bagaimana dia boleh jadi raja, bagaimana dia boleh jadi pemerintah. Kemudian lepas dia berjaya menjadi raja, kemudian dia pun balik ke tempat asal dia dalam keadaan terluka. Kemudian diubati balik, kemudian sembuhlah. Okey. Kemudian tidak berapa lama selepas itu tuan-tuan, selepas mana Abrahah ini telah diangkat menjadi raja, kemudian ringkaskan cerita, Abrahah ingin bangunkan satu gereja di negeri Yaman. Satu gereja di negeri Yaman yang mana tidak pernah dibuat oleh orang sebelumnya. Biasa tuan-tuan menjadi adat kalau orang yang baru diangkat jadi raja ni, dia nak pada diri dia ada sesuatu yang mana orang tengok, oh dia ni jadi raja ada benda yang dia buat. Macam hari ni lah, mana ada macam pembangunan, ada macam bangunan fizikal. Maknanya bila dia jadi raja, Abrahah pun begitu juga. Bila Abrahah menjadi raja ni, maka Abrahah nak buat satu gereja yang besar di Yaman, yang mana gereja yang sangat besar, yang mana tidak ada lagi gereja yang seumpama itu. Maka tuan-tuan, Abrahah pun buat satu gereja yang sangat besar, sebuah bangunan yang tinggi. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Qallish. Nampak? Gereja nama tu Qallish. Qallish ni maksudnya apa tuan-tuan? Qallish ni maksudnya bangunan yang tinggi. Jadi sebab tu orang yang melihat, orang yang tengok Qallish ni tuan-tuan, maknanya dia bila dia tengok Qallish, dia kena angkat kepala. Angkat kepala sehingga jatuh kolang suah. Kolang suah ni apa? Kolang suah agak hari ni kalau kita panggil sokok. Sokok. Hok letak atas kepala ni. Maknanya tuan-tuan nak kabur tingginya bangunan Al-Qallish ni, bila mana tengok, oh tingginya sampai jatuh sokok. Nampak? Hok dia bakar atas kepala tu, jatuh sokok. Mana nak kabur tingginya bangunan yang dibina oleh Abrahah.
gereja itu. Dan Abraha cita-cita yang besar. Cita-cita dia tinggi, iaitu dia nak memindahkan orang yang buat ibadat haji di Mekah, supaya lepas daripada ni semua orang buat haji di college dia ni. Nampak? Sebab apa ni, dah dia buat bangunan yang cukup hebat, cukup goh, cukup tinggi, cukup hebat. Jadi dia nak suruh supaya lepas ni tiap-tiap tahun orang mari haji ke college dia. Tak payah dah pergi ke Mekah. Mekah ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita sedia maklum, pada peringkat awal, Mekah negeri yang kering kontang, yang terpencil, yang tak ada orang. Yang mana rakyat dia jahiliah. Jadi Abraha kata dengan cita-cita dia yang tinggi, nak pindah semua orang menunaikan haji di college dia. Kemudian hasrat Abraha ini, di hasrat Abraha ini kemudian disebarkan, maknanya dikabarlah bahawa Abraha ni nak suruh orang menunaikan haji di college dia pula. Kemudian berita ini didengar, disampai kepada orang Arab Quraisy. Bila orang Arab Quraisy dengar, dia marah. Bagaimana Abraha daripada peringkat awal dia kata nak pindah semua orang haji, jadi orang Quraisy marah. Orang Quraisy marah. Jadi bila begitu tuan-tuan, ada di kalangan orang Quraisy ni yang kita kata yang gedebel sikit nampak, dengan orang gedebel sikit. Jadi tuan-tuan, disebabkan dia marah atas hasrat Abraha tadi, pada waktu malam dia pergi ke college Abraha tadi. Pada waktu malam dia pergi, dan kemudian dia masuk dalam college tadi, dia memusnahkan semua barang-barang yang ada di dalam gereja Abraha tadi. Dan ada satu riwayat yang lain menyatakan bahawa bukan sahaja dia menghancurkan semua isi-isi barang-barang yang ada dalam gereja Abraha, bahkan orang Quraisy ni nak khabar betapa marahnya kepada Abraha tadi, sehingga dia kecil merok dalam gereja Abraha. Kecil merok dalam gereja Abraha. Jadi keesokan harinya bila tengok barang semua hancur, menyebabkan Abraha berasa sangat marah. Dan kemudian dia tanya kepada para penjaga yang berada di situ, di college tadi, tanya siapakah yang melakukan perkara-perkara ini. Kemudian penjaga college itu berkata bahawa yang demikian itu dilakukan oleh beberapa orang Quraisy yang marah kerana rumah mereka, iaitu Baitullah, Kaabah tadi diserupakan dengan college. Nampak? Jadi maknanya pegak gereja tadi repotlah ke Abraha. Dia kata orang yang buat ni adalah orang-orang Quraisy. Jadi tuan-tuan, bila dengar begitu, Abraha berasa sangat marah. Dan kemudian Abraha pun bersedia dengan angkatan-angkatan. Dan tuan-tuan, kalau boleh saya sebut dari sikit di sini bahawa mengikut riwayat daripada Muqatil bin Sulaiman, bahawa ada sekelompok daripada orang-orang Quraisy yang memasuki gereja itu, iaitu gereja college tadi itu, dan kemudian dia membakarnya. Pada hari itu panas benar-benar terik, sehingga gereja itu terbakar, runtuh dan rata dengan tanah. Ini satu riwayat mengikut riwayat daripada Muqatil bin Sulaiman. Riwayat yang kedua ni, orang Quraisy dibakar tu, menunjukkan kemarahannya. Kemudian Abraha pun berasa marah, dan kemudian menyiapkan diri dengan mensediakan pasukan yang cukup kuat, yang mana tidak ada seorang mampu pun yang melawannya, iaitu Abraha menyediakan tentera bergajah, yang mana disebut tuan-tuan sebelum ni tidak ada
mana-mana tentera yang mampu menyediakan gajah. Tuan-tuan, kalau kita fikir secara logik, di padang pasir kat mana gajah ni tuan-tuan? Nampak? Kalau tempat kita ni, di tanah hutang khatulistiwa ni adalah gajah je. Tapi nak khabar betapa sungguhnya marahnya Abrahah sehingga mencari gajah yang paling besar. Yang mana yang paling besar, yang belum pernah ada pun seekor gajah yang sepertinya. Gajah paling besar. Dan gajah paling besar ni diberi nama dia Mahmud. Nampak? Nama dia Mahmud. Dan mengikut riwayat tuan-tuan, bahawa Abrahah membawa bersama sebanyak 12 ekor gajah. Wallahu alam. Ini satu riwayat. Maksudnya Abrahah ni siapkan 12 ekor gajah dan seekor gajah yang paling besar, nama dia Mahmud. Okey. Kemudian Abrahah pun memulakan perjalanan dia. Saya ringkaskan cerita. Memulakan perjalanan dia nak pergi ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Dengan tujuan tadilah. Tujuan supaya masyarakat Arab ni boleh yang menunaikan haji berpindah supaya pergi menunaikan haji di college tadi. Kemudian apabila Abrahah dan tentera-tentera bergajahnya sampai di Mekah, tapi belum masuk Mekah lagi. Abrahah dia sampai satu tempat, nama dia Al-Murammas. Murammah ni tuan-tuan, satu kampung, satu tempat sepadang yang mana berdekatan dengan Kaabah. Maksudnya Abrahah ni dia tak mari serang lalu. Dia mari duduk luar dulu. Dan duduk di Al-Murammas. Tujuan dia apa? Tujuan dia memang Abrahah mari ni nak khabar bahawa aku mari ni nak menghancurkan Kaabah. Dan apabila dia berhenti di Murammas ni, mana sebelum masuk ke Mekah, Abrahah merampas harta-harta orang Mekah. Maknanya harta-harta kambing, unta dirampas belaka. Dan termasuk harta yang dirampas oleh Abrahah adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Iaitu Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu tuan-tuan, Abdul Muttalib adalah pemimpin Quraisy. Maknanya yang dihormatilah. Dan yang mana penduduk Mekah hormat kepada Abdul Muttalib, Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sahaja 200 ekor unta Abdul Muttalib dirampas, dan banyak lagi lah harta-harta orang Mekah yang dirampas. Jadi tuan-tuan, bila masuk harta ni kambing-kambing, unta-unta, hak lain lah, hak ada. Jadi bila harta ni dirampas tuan-tuan, orang Mekah pun marilah mengadu kepada Abdul Muttalib. Moga Abdul Muttalib ni orang yang dihormati. Bila harta dia hilang, orang mari jumpalah. Macam kita lah hari ni, kalau ada masalah apa, pergi jumpa pengungsi lah. Pengungsi kampung lah. Ketua kampung. Kampung barang saya hilang, barang saya kena rapah di Abrahah. Jadi orang Mekah, barang-barang dia hilang ni semua pergi jumpa Abdul Muttalib mengadu bahawa harta dia dirampas oleh Abrahah. Jadi tuan-tuan, bila mana aduan ni terlalu banyak, kemudian Abrahah pun kemudian Abdul Muttalib pun pergi. Pergi nak jumpa Abrahah. Abdul Muttalib pada masa tu tuan-tuan, Abdul Muttalib ni adalah seorang yang berbadan tegak dan tampan. Sebab tu tuan-tuan, kita pernah baca dalam tafsir surah Al-Masad dulu, bahawa keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ni adalah keturunan yang kuat, keturunan yang gagah-gagah, keturunan yang kata-kata, yang dihormati. Bukan sahaja gagah, bahkan handsome, tampan dan smart.
Sebagaimana kita cerita kisah Abu Lahab gitu. Abu Lahab ni tuan-tuan, nama berapa orang Mekah panggil Abu Lahab. Abu Lahab ni bukan nama asal dia. Nama Abu Lahab ni Abdul Uzza nama sebenarnya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, anak kepada Abdul Muttalib ni lah. Nah, adik-beradik ayah kepada Nabi SAW. Sebab apa dipanggil Abu Lahab? Abu Lahab ni maksudnya yang mergelik-gelik, yang bersinar, yang apa? Yang terpesona. Sebab apa? Sebab Abu Lahab ni comel, handsome. Mana orang paling comel di Mekah pada masa tu. Termasuklah juga isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab nama dia Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ummu Jamil ni kalau kita terjemah kok mak comel. Nah, mana orang paling comel. Sebab itu tuan-tuan, Abu Lahab ni dia mewarisi ketampanan dan kehebatan ayah dia iaitu Abdul Muttalib. Sebab tu orang Mekah hormat Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib pun pergi jumpa Abrahah yang duduk luar ni, yang duduk di Murammas sebelum nak masuk. Kemudian Abdul Muttalib pun mari. Bila mari, Abrahah pun kata, Abrahah pun tanya kepada Abdul Muttalib, apa maksud kedatangan kamu ni? Mau mari nak buat apa ni? Abdul Muttalib kata, aku mari, aku nak minta balik unta aku 200 ekor. Nampak? Aku mari sini, aku nak balik unta aku 200 ekor, dan aku nak supaya mu pulang balik apa harta yang kamu ambil daripada orang Mekah ni. Nak pulang balik. Abrahah kata, mu mari kerana itu saja ke? Abdul Muttalib kata, ya, aku mari, aku nak unta aku balik. Abrahah kata, aku mari ni, aku nak menghancurkan Kaabah . Mu mari boleh, mu mari mu nak minta unta mu je. Mu tak takut ke? Aku mari ni nak serang Kaabah. Itu maksudnya. Sedangkan Abdul Muttalib tak mikir langsung pun bab Kaabah tu. Nak mari serang ke? Seranglah. Mari nak minta unta balik. Abdul Muttalib jawab apa tuan-tuan? Aku mari ni, aku datang ni, aku nak minta supaya mengembalikan 200 ekor unta milik aku. Sesungguhnya aku ini adalah pemilik unta tersebut. Dan sesungguhnya rumah ini iaitu Kaabah mempunyai pemiliknya sendiri iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi aku ni pemilik unta aku, jadi aku nak unta aku balik lah. Sebab aku yang kena jaga unta tadi. Adapun Kaabah tu ada pemilik dia iaitu Allah Taala. Allah Taala akan jaga. Gitu. Jadi nak Kaabah ni betapa kita kata betapa karismanya Abdul Muttalib dalam berhadapan dengan musuh. Dia tak takut sikit. Tak takut pun. Menyebabkan Abrahah berasa sangat marah, lagi kau marah. Akhirnya lepas mana dapat balik unta 200 ekor unta serta barang-barang yang dirampas tadi, Abdul Muttalib pun balik ke Mekah. Dan selepas balik ke Mekah, lepas bagi semua barang yang dirampas, Abdul Muttalib kata, pergilah kamu naik ke bukit-bukit. Pergi naik ke bukit-bukit. Sebab aku bimbang Abrahah akan ngamuk ni. Dia ngamuk bersama dengan gajah-gajah dia. Jadi pergilah kamu berlindung di atas bukit. Kemudian tuan-tuan rekahkan cerita. Pada pagi keesokan harinya, Abrahah pun bersiap-siap untuk masuk ke dalam kota Mekah. Dan dia yang pertama sekali dia menyiapkan gajah yang paling besar tadi, iaitu hak nama dia Mahmud. Nampak? Sebab hak tu gajah paling besar sekali. Dan kemudian mengarahkan supaya gajah itu masuk ke dalam Mekah, suruh pergi ke Mekah. Tapi tuan-tuan, gajah ni tak mau pergi. Gajah ni suruh, bila kata suruh pergi masuk ke Mekah, gajah ni tak mau masuk. Menyebabkan tuan-tuan, mereka memukul
kepala gajah tadi dengan kapau. Nampak? Dah tak mau pergi ingat ni. Terik, tak mau terik, dak pergi tuan-tuan. Sehingga kan mereka memasukkan tongkat. Nah, tongkat yang mana ujung dia lekung. Kan biasa kan kita tengok tongkat kan ada lekung sikit depan dia. Nah, macam tu payung tu kan. Nah, lekung sikit. Sehingga kan dia ni tuan-tuan, memasukkan tongkat tadi ujung tu ke dalam belala gajah. Masuk dalam belala gajah, tarik dengan tongkat tu. Mana nak suruhnya apa? Gajah-gajah tadi masuk ke dalam kota Mekah. Tetapi gajah tu tetap pun menolak, tak mau. Sehingga gajah tu menderung. Betul tak ayat saya? Kalau lembu mengembah, kalau kambing mengembek, kalau gajah benda tuan-tuan, menderum lah, maknanya gajah tu marah. Sehinggalah tuan-tuan, sebagaimana disebut dalam ayat ni, wa arsala alaihim tayran ababil. Sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan ke atas mereka tayran ababil, iaitu burung ababil. Mengikut tafsir di sini tuan-tuan, al-ababil, tayr itu maksudnya burung. Adapun ababil biasa kita terjemah burung ababil. Burung ababil ni burung apa tuan-tuan? Ada satu pendapat yang menyatakan bahawa burung ababil ni jenis burung alak-alak. Burung kecil-kecil ya tuan-tuan. Nampak? Bukan jenis burung besar. Tapi nak khabar sini bahawa ababil, mengikut tafsiran Ibnu Hisham, menyatakan ababil ni maksudnya burung yang jenis kawanan. Maksudnya apa? Maknanya kalau dia terbang, sekelompok, segeruk. Bukan burung jenis terbang sekor-sekor. Ataupun biasa tak tuan-tuan, kalau petang-petang tuan-tuan tengok, burung terbang sekawanan. Segerombolan. Macam dekat kita kat sini tuan-tuan, kalau start garik, bunyi lalu burung banyak cek tu. Dia maknanya segerombolan. Itu maksud ababil, iaitu sekawanan burung-burung. Ada juga riwayat tuan-tuan menyatakan tadi satu kawanan burung. Mengikut tafsiran Ibnu Abbas, burung ababil ni maksudnya burung yang mengikuti bahagian yang lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau seekor je burung ni dia terbang atas sini, semua dia akan terbang atas sini. Kalau terbang atas sini, terbang atas sini. Maknanya tuan-tuan, dia tidak akan terbang seorang. Dia tidak akan terbang seekor. Dia akan terbang dalam satu kawanan kelompok burung yang ramai. Dan mengikut riwayat Abu Hasan Al-Basri, maksud ababil ni maksudnya yang sangat banyak. Jenis burung yang banyak. Sebab itu disebut ketika ini, wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika mana Allah Ta'ala mengutuskan burung ababil ni, langit menjadi hitam. Langit menjadi hitam. Sebab apa? Sebab banyak tahun lalu. Sehingga tuan-tuan menutup langit itu menjadi gelap. Kerana terlalu banyak burung-burung yang datang. Itu mengikut riwayat Al-Hasan Al-Basri. Mengikut tafsiran Mujahid, menyatakan ababil ni maksudnya sekumpulan yang mana saling mengikuti dan berkumpul. Lebih kurang sama juga tadilah. Jenis burung yang mana ia segeruk dan duduk kumpul ramai-ramai. Dia tak duduk jenis burung sekor-sekor. Ada tuan-tuan burung jenis sekor-sekor. Tapi hak ni burung jenis ramai-ramai. Dan mengikut Ibnu Zaid pula menyatakan bahawa ababil maksudnya yang datang daripada semua segenap penjuru. Okey. Jadi Allah Taala ketika mana Abrahah sudah bersedia untuk menyerang Kaabah ini, kemudian Allah Taala mengutuskan ke atas mereka burung-burung ababil
iaitu burung-burung, sekawanan burung yang begitu banyak. Nah, yang mana dibawa bersamanya 3 biji batu. Setiap burung ni bawa 3 butir batu, iaitu 1 batu di paruh dia, paruh burung, dan 2 butir lagi di kaki burung. Jadi setiap seekor burung ababil tadi bawa 3 biji batu. Okey. Tarmihim bihijaratin min sijil, maka dilemparkan ke atas mereka batu-batu daripada tanah yang terbakar. Nah, iaitu tanah yang terbakar. Dan tuan-tuan disebut batu ni kecil saja. Nah, mengikut dalam tafsir yang kita baca ini, bahasa batu dia lebih kurang disebut sini macam biji kacang je. Bukan batu besar lembut ni tau. Sama juga macam kita pergi menunaikan haji. Bila melontar batu tuan-tuan, melontar batu kecil-kecil je. Anak-anak batu je. Bukan pergi nak letak batu ni besar lembut. Tak. Itu orang yang tidak pekah, tidak faham dalam beribadat. Jadi batu-batu yang dibawa oleh burung-burung ababil ni, 3 butir seorang ni, sebesar biji-biji kacang sahaja. Okey. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan disebut tuan-tuan bahawa batu-batu di situ, batu-batu di situ ada pendapat yang menyatakan bahawa dia adalah daripada tanah batu liat. Batu liat. Dan pendapat yang masyhur adalah bahawa itu adalah batu-batu daripada neraka. Batu-batu daripada neraka yang mana menghancurkan mereka. Dan Allah Ta'ala mensifatkan lagi, selepas mana mereka dilempari dengan batu-batu, faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Para ulama menyatakan bahawa di dalam riwayat daripada riwayat Sa'id menyatakan ka'asfin. Asfin ni tuan-tuan sejenis daun macam daun gandum. Macam daun gandum. Mengikut riwayat Ibnu Abbas pula menyatakan asfin ni adalah sejenis daun tanaman. Daun tanaman yang mana biasanya kalau daun ni tuan-tuan, kalau bila dia dimakan ulat, bukan bila dimakan oleh binatang-binatang, ia dikotori dan sehingga menjadi kotoran. Maknanya tuan-tuan bukan sahaja daun tu habis, daun tu jadi kotor, jadi kotoran. Jadi Allah Ta'ala memberi perumpamaan bahawa bagaimana Allah Ta'ala membinasakan, melenyapkan dan mengembalikan mereka dengan tipu daya dan muslihat Abraha tadi. Mereka ini Allah Ta'ala sifatkan mereka ni laksana macam daun-daun yang dimakan ulat. Maksudnya apa? Batu-batu tadi mencederakan dan membinasakan tubuh badan mereka. Tuan-tuan, biasa kita tengok daun-daun yang dimakan ulat. Jawapannya apa? Habislah. Dan disebut di sini tuan-tuan bahawa tentera Abraha dibinasakan secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang terlibat. Semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut, sama ada tentera memang yang betul-betul tentera bersenjata, ataupun orang yang sekadar tarik tali gajah, ataupun tolong bawa barang-barang, ataupun tolong bawa air, bawa perbekalan, semua kena belaka. Nampak? Mana bukan Abraha saja kena. Orang yang terlibat walaupun sedikit pertolongan yang dia beri, semua dikenakan belaka secara total. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang kembali melainkan dalam keadaan terluka.
Hak mati. Hak yang ada yang terluka ni tuan-tuan, semua kena belaka. Tujuan dia apa? Tujuan dia hak yang selamat terluka ni, dia balik, dia tunjuk, dia khabar bahawa ini telah kena ni. Nampak? Maknanya bukan sekadar tunjuk gitu saja, habis hak mati habis. Hak yang hidup lagi cedera menyebabkan tubuh badan dia kita kata bertapung-tapung. Luka. Kemudian cedera parah, bila balik orang pun tanya, "Buat apa ni?" Semua pun cerita berkenaan peristiwa yang luar biasa yang berlaku tadi. Surah ini nak menyatakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bagaimana Allah taala memelihara Baitullah, Kaabah al-Musyarrafah, yang mana menjadi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelihara sehingga ke akhir zaman. Dan Allah taala telah memberi ingatan kepada sesiapa sahaja yang ingin memusnahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran yang besar daripada kisah yang kita bacakan pada malam ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan tentera-tentera bergajah, tentera-tentera Abrahah yang mana ingin menghancurkan Kaabah. Dan peristiwa ini peristiwa yang sangat besar, menjadi permulaan kepada kebangkitan atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan disebut ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peristiwa Fathul Makkah. Ini selepas mana berlalu masa yang panjang lah. Selepas mana Rasulullah berjaya menakluk kota Mekah, Rasulullah menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan pasukan gajah dari memasuki kota Mekah, dan dia menguasakan kota Mekah kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Dan sesungguhnya kehormatan kota Mekah pada hari ini telah kembali sebagaimana kehormatannya kemarin. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir memberitahu orang yang tidak hadir. Maksudnya apa? Ketika mana peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah berkhutbah. Rasulullah kata hari ini Allah Ta'ala telah mewariskan kota Makkah ini kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kehormatan kemarin. Iaitu bila? Ketika mana Allah Ta'ala menyelamatkan Kaabah ketika mana diserang oleh tentera Abrahah. Maka Nabi kata, hendaklah orang yang hadir beritahu kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya apa? Cerita ini hendaklah dikisahkan, diberitakan kepada semua bagaimana akibat apabila orang ingin melawan Allah Subhanahu wa taala. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Aqulu ma sami'tum, aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.